Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam sesi PDPR kali ini. Jadi untuk hari ini cikgu harap semua anak murid cikgu sihat. Kita akan sambung PDPR kita pada hari ini dengan tajuk iaitu mendarab perpuluhan. Jika sebelum ini cikgu ajar tajuk tambah dan tolak perpuluhan, nombor perpuluhan, tetapi hari ini kita sambung latihan kita ataupun pelajaran kita dengan tajuk mendarab nombor perpuluhan. Okey. Untuk mendarab nombor perpuluhan, konsep darab yang kita gunakan adalah sama, iaitu kita mendarab dengan menggunakan bentuk lazim seperti ini. Kamu boleh lihat contoh yang ditunjukkan di sini, iaitu menggunakan bentuk lazim. Okay, ataupun ada cara lain nanti cikgu akan tunjukkan kepada kamu. Jadi cikgu akan gunakan contoh yang ada dalam buku teks ni. So kamu boleh rujuk pada buku teks kamu muka surat 76. Okay, muka surat 76. Okay, jom kita pergi kepada contoh yang pertama daripada buku teks ni. Kita tengok dulu. Isi padu parti oren dalam liter ialah 0.33 liter. So, isi padu untuk oren yang dalam botol ni adalah 0.33 liter. Jadi sekarang soalan dia bertanya, berapakah jumlah isi padu bagi 10 botol parti oren ini? Jadi, operasi yang terlibat adalah operasi darab, iaitu ayat matematik dia adalah 10 darab 0.33 liter. Okey. Kita lihat di sini telah dilaksanakan bentuk lazim. Alright. Cikgu tunjukkan cara satu lagi buat bentuk lazim. Okey. Okey, kita lihat di sini bagaimana kita nak mengira. Okey. Okey, tajuk kita hari ini ialah darab perpuluhan. Okey, kalau pada contoh satu tadi, okey, contoh satu tadi, okey, soalan dia adalah isi padu air dalam botol adalah 0.33 liter. Sekarang ni diminta untuk cari bagi 10 botol. Jadi dekat sini ayat matematik dia adalah 0.33 liter darab 10. Okey, 0.33 liter darab 10. So, kita tengok sini cara penyelesaian dia yang kita boleh selesaikan, kita boleh buat adalah kita buat secara bentuk lazim, iaitu 0.33 liter darab, bila kita darab nombor yang ada sifar di ujung ni, sebenarnya kita boleh buat begini. Kita letak 1, kita letak sifar di sini. Okey. Kemudian kita selesaikan sifar ini, kita letak di bawah. Okey, terus dia letak di bawah. Kemudian 3 darab 1, 3. 3 darab 1, 3. Sifar darab 1 adalah sifar. Okey. Sekarang ni kita tengok ada titik perpuluhan di sini. Okey. Kita tak boleh ambil titik perpuluhan ni terus letak di sini. Salah. Okay. Cara yang betul untuk kita nak letakkan titik perpuluhan adalah kita lihat selepas titik perpuluhan ni ada berapa nombor. Ada 2 nombor. Nombor 10 ini tak ada titik perpuluhan. Jadi selepas titik perpuluhan ada 2 nombor. Jadi kita ambil jawapan dia ni, kita kira daripada belakang 1, 2. Jadi di sini adalah titik perpuluhan dia. Okey. Kita tengok sini, lepas titik perpuluhan ada 2 nombor. Jadi kita ambil daripada belakang ni 1, 2, maka titik perpuluhan dia di sini. Jadi
Jawapan dia adalah, jadi bila dah macam ni, sifar ni kita tak perlu tulis. Kita akan tulis 3.3 sifar liter. Okay. Bila dah ini jawapan dia, kalau di ujung kita ni ada nombor sifar, kita boleh potong dia. So, jawapan air kita adalah 3.3 liter. Okay. Ini cara penyelesaian dia. So, cikgu harap kamu faham dengan cara penyelesaian ini. Okay. Ini contoh yang pertama. Jadi sekarang kita pergi kepada contoh yang kedua. Kita balik pada buku teks kita. Okay, tengok balik pada buku teks kita. Okay, lihat pada gambar rajah ini. Ini gambar rajah di mana rumah Aidil dan juga sekolah. So, dia kata jarak pergi dan balik 1.046 km. Jadi, setiap hari apabila Aidil bergerak pergi ke sekolah, kemudian dia patah balik daripada sekolah ke rumah, jarak dia adalah 1.046 km. Okay, jadi kemudian baca pernyataan Aidil ni. Dia kata, saya berulang-alik dari rumah ke sekolah sebanyak 24 kali sebulan. Okay, 24 kali sebulan dia bergerak daripada rumah ke sekolah. Ulang-alik. Jadi soalan di sini, ni kena fahamkan betul-betul. Berpandukan situasi di atas, hitung jumlah jarak yang dilalui oleh Aidil dalam sebulan. Okay? Dalam sebulan. Bermakna perkara pertama yang kita kena tahu adalah jarak pergerakan dia daripada rumah ke sekolah, kemudian patah balik sekolah ke rumah. So jarak tu kita ada 1.46. Kemudian dia juga menyatakan sebulan dia bergerak 24 kali. 24 kali. Jadi, bila kita dah dapat yang ini, kita kena buat ayat matematik. Jadi, ayat matematik dia adalah 24 darab 1.46 km. Okey. Kita tengok pada latihan ini. Contoh yang dibuat. Okay, dia menggunakan bentuk lazim. Okay, kamu tengok sini menggunakan bentuk lazim. Alright. So 1.46 darab dengan 24. Okay, darab dengan 24. Okay, pengiraan ini cikgu akan tunjukkan kepada kamu. Seterusnya dia minta kita apa ni? Kita semak dengan menggunakan cara kekisi. So cikgu akan tunjuk dua-dua cara, iaitu cara mendarat menggunakan bentuk lazim dan juga mendarat menggunakan bentuk kekisi. Adakah jawapan kita itu sama? Okey. So kita pergi kepada contoh yang cikgu nak tunjukkan di sini. Okey. Tengok di sini Contoh 2. Okay, contoh 2. Okey, tengok sini. Contoh 2. Okey. Jarak daripada rumah ke sekolah, kemudian sekolah balik semula ke rumah adalah 1.046 km. Manakala dalam sebulan Aidil dia bergerak sebanyak 24 kali. Okey, 24 kali dalam sebulan jadi dia pergi sekolah tu dia ulang alik sebanyak 24 kali. Jadi soalan dia tadi, ini kita kena kenal pasti balik jumlah jarak yang dilalui oleh Aidil dalam sebulan. Okey. So kita tengok pada penyelesaian dia. Okey, penyelesaian dia. Jadi kita dah dapat tadi, bermakna dekat sini dia punya ayat matematik dia
T kat sini adalah jarak daripada rumah pergi sekolah, jarak balik tu rumah pergi sekolah, sekolah balik tu adalah 1,46 kilometer darab dengan 24 kali. Okey, darab dengan 24 kali. Okey, kita tengok sini. Kita buat pertama dengan cara bentuk lazim. Okey, penyelesaian bentuk lazim. Buat macam biasa, 1.046 darab 24. Okey, kita selesaikan soalan ini seperti kita buat bentuk lazim yang biasa. Okey. Okey. Alright, kita mulakan 6 darab 4 adalah 24. Letak 2 di atas. Macam biasa, 4 darab 4, 16. 16 tambah 2 akan jadi 18. 1 naik atas. Sifar darab 4, sifar tambah 1 jadi 1. 1 darab 4, jawapan dia 4. Titik perpuluhan abaikan dulu. Jangan buat lagi. Okey, seterusnya kita nak darab dengan nombor 2. Jadi nombor di atas kena darab dengan nombor 2. Ingat, nombor 2 ini adalah rumah puluh. Bila rumah puluh, 6 darab 2 jawapan mesti di bawah sini. Di bawah, ikut betul-betul rumah 2, nombor 2 ni. Jadi dekat sini kita boleh letakkan sifar dulu. Tak ada masalah. So 6 darab 2 adalah 12. 2. 1 naik atas. Okey, 4 darab 2, 8 tambah 1. Sini jadi 9. Sifar darab 2, jawapan dia sifar. 1 darab 2, jawapan dia 2. So, yang ini kita kena tambah. Okay, kita kena tambah. Jadi, lepas ini 4 tambah sifar, 4. 8 tambah 2, 10. 1 tambah 1 tambah 9, jadi 11. 1 naik atas, 4 tambah 1, 5. 5 tambah sifar adalah 5. Ini 2. Jadi sekarang, ini belum lagi jawapan akhir kita. Kita kena ingat, kita ada nombor perpuluhan. Jadi dekat mana kita nak letak titik perpuluhan ni? Okay, cikgu nak ingatkan kamu, kita tak boleh letak terus titik, terus je letak dekat sini. Tak boleh. Salah cara tu. Okay, macam cikgu nyatakan tadi, cara yang sebenar dia adalah, kita tengok nombor yang ada nombor perpuluhan ni tadi. Selepas titik perpuluhan ada 3 nombor. 1, 2, 3. Jadi kita pergi dekat jawapan ni. 1, 2, 3. Bermakna titik perpuluhan dia di sini. Jadi jawapan dia adalah sebulan jarak yang dilalui oleh Aidil adalah 25.104 km. Okey. 25.104 km. Okey, sekarang kita semak soalan ni tadi, kita guna bentuk kekisi pula. Boleh tak kita buat dalam bentuk kekisi? Okey, cikgu lukis dulu petak dia. Okey, 1.046 bermakna petak dia ni. Okey. Ya, bentuk kekisi, buat petak tu. Okey. Right, kita ada darab 24, jadi 2 dengan 4 macam ni. Okay, kamu nak buat cara kekisi pun tak ada masalah sebenarnya dalam nak menjawab soalan periksa. Okay, lepas tu apa dia ingat? Buat garisan menyiring ni yang saya ingat ni tadi. Okay, jom kita selesaikan. Cikgu tukar warna kejap. Warna biru pula. Okay, kita tengok ni pula. Okay, 6 darab 2, 12. Bermakna sini 1, sini 2. 4 darab 2, 8. Sifar 8. Sifar darab 2 adalah sifar, jadi sifar, sifar. 1 darab 2 adalah 2, jadi sini sifar 2. Okey. Sekarang kita darab dengan nombor 4 pula. 6 darab 4, 24. Jadi 2, 4. 4 darab 4, 16. 1, 6. Sifar darab 4 adalah sifar. So sifar, sifar. 1 darab 4, jawapan dia 4. So sifar 4. Okey. Kemudian kita kena tambah ikut secara menyiring ni tadi. So kita nak tambah yang mana? Tambah macam ni. Tengok sini.
So yang ini 4 ni dia satu dia je. So 4 jawapan dia. Yang ini kita tambah yang ini, dia mengiring sini. So 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 adalah 10, bermakna sifar. Kita naik 1 kat sini. Jadi yang ini dia tambah lah dalam kawasan grup dia ni pula ni yang saya ingat ni tadi. 1 tambah sifar tambah 1 tambah 8 tambah 1, bermakna dia akan jadi 11. So 1 di sini, 1 akan naik kat sini. Jadi kita tambah balik grup yang ini pula. Tambah balik. So 1 tambah 4 tambah sifar tambah sifar tambah sifar, dia akan jadi 5. So yang ini tambah grup ini. So sifar tambah 2 tambah sifar adalah 2. Yang ini sifar jadi tak perlulah. So sekarang ini kita tengok, kita tulis balik jawapan dia. Tulis balik jawapan dia. 2, 5, 1, sifar, 4. Bermakna tadi dia nak letak titik perpuluhan dia. So lepas titik perpuluhan ada 3 nombor. So 1, 2, 3. Sini titik perpuluhan. Dan maka inilah jawapan dia. 25.1 sifar 4 kilometer. So tak ada masalah sekiranya kamu nak menggunakan bentuk lazim ataupun kamu nak menggunakan bentuk kekisi. Okay. Jadi cikgu harap kamu faham dengan cara mendarab nombor perpuluhan ini. Okay, kita lihat kepada contoh yang seterusnya. Okay. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, berpandukan gambar di sebelah. Kira jisim 100 buah buku foto yang sama. Okay, tengok sini. Buku foto. Berat dia satu adalah 0.16 kg. Kemudian darab dengan 100. Okey. Yang ini cikgu nak tunjukkan kamu 2 cara mendarab. Okey, 2 cara mendarab. Okey, kamu lihat di sini dulu Okey, kita pergi kat sini. Okey, sebelum cikgu nak tunjuk kamu 2 cara mendarab ini, okey. Alright, kita ambil warna apa pula ni? Kita ambil warna hijau. Alright. Okey. So sekarang tengok sini Alright, kita tengok pada soalan tadi. Sebelum cikgu tunjuk satu contoh Okey. Soalan tadi dia kata buku foto tadi berat dia adalah, ni contoh yang ke apa ni? Contoh ketiga. So buku foto tadi berat dia adalah 0.16 kg. Dia suruh cari berat untuk 100 buah buku foto. Jadi dekat sini ayat matematik yang kita boleh buat adalah 0.16 kg darab 100. Okey. Kalau kita buat bentuk lazim kita akan buat macam ni. Okey, kita akan buat macam ni sekejap Kalau bentuk lazim kita akan buat 0.16 kg akan darab dengan 100. Jadi kita buat macam ni. Tak sifar, 6 darab 1, 6, 1 darab 1, 1, sifar darab 1, sifar. So, mana letak sifar? Lepas titik perpuluhan ada 2 nombor. Jadi, 1, 2 titik perpuluhan di sini. Yang ini kita abaikan. Dia akan jadi jawapan dia 16.0 kilogram. Lepas titik perpuluhan ada sifar. Ini kita boleh potong. Jadi jawapan dia adalah 16 kilogram. Okey, ini kalau kita buat secara bentuk lazim. Okey, cara yang kedua sebenarnya cikgu nak tunjukkan kamu dekat sini. Okey, yang selalu cikgu sebut. Okey, mungkin kamu tak perasan kenapa cikgu sebut. Cikgu panggil dekat sini adalah cara yang cikgu panggil, iaitu nama dia adalah cara Badrul yang kacak. Okey, ini bukan saya cikgu sebut ni, ada maksud dia. Okey, untuk Badrul yang kacak ini sebenarnya
dia ada maksud. Dia daripada huruf B kat sini dan huruf K. Okay, B kat sini untuk bahagi. Manakala B juga untuk belakang. Okay. K kat sini untuk kali. Okay. K kat sini juga untuk ke depan ataupun kanan. Okay. Ni ada maksud di sini. Bermakna belakang. Kalau belakang kita bergerak ke sini. Kalau ke depan ni macam kita menulis lah. Menulis daripada kiri ke kanan. Makna ke kanan. Ke sebelah sini. Ikut arah tangan kanan kita. Okey. Kenapa cikgu kata guna badrul yang kacak ni? Kita tengok sini. Okey. Okey, kita tengok sini. Kita ambil soalan yang sama juga. Iaitu sekarang ni kita buat macam ni je. 0.16 kilogram darab dengan 100. Okey, nampak sini. So, tulis balik 0.16. 100 ni ada dua sifar. Macam kita ajar dulu, kalau darab 100 letak je sifar kan. Letak ada dua sifar ni, 1, 2. Tapi ini bukan jawapan dia. Sebab titik perpuluhan masih berada di sini. Ingat tadi badrul yang kacak. Bila badrul yang kacak, bila cikgu sebut kali, ini kali ni kali ataupun kita sekarang ni darab lah. Okay, kali, ini bahagi. Bila kali, maknanya kena ke depan. So, yang ke depan ini adalah titik perpuluhan. So, bermakna titik perpuluhan ni kena pergi ke depan, bergerak ke depan. Tetapi berapa langkah? Kita nak tahu berapa langkah, kita tengok bilangan sifar. Ada berapa sifar kat sini? Ya, betul. Ada 2 sifar. Jadi bila ada 2 sifar di sini, mana kita kena langkah 2 langkah ke depan. Jadi titik perpuluhan ini tadi, kita akan bawa ke depan 2 langkah. 1 langkah, 2 langkah. Jadi titik perpuluhan baru akan berada di sini. Apabila titik perpuluhan baru berada di sini, kalau sini adalah sifar, kita boleh potong, Bermakna dengan itu jawapan akhir kita adalah 16 kilogram. Okey, 16 kilogram. So kita tak perlu buat bentuk lazim macam ni. Okey, tak perlu buat bentuk lazim. Kita boleh terus buat begini. Okey. So ini dia maknanya badrul yang kacak. Tapi hari ni kita guna untuk K dahulu. Yang kacak ni kali dulu. Kali mesti ke depan. Yang bahagi untuk next class cikgu ajar untuk yang bahagi pula. Macam mana nak buat bahagi. Okay. Tetapi ingat. Ini hanyalah untuk kita gunakan badrul yang kacak ini untuk apa? Untuk kita nak apa? Darab atau bahagi nombor 10, nombor 100, nombor 1000. Bukan semua nombor kita boleh buat macam ni. Kalau nombor soalan yang macam ni darab dengan 24 tak boleh guna. Okey, ini untuk 10, 100 dan 1000. Okey. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, cikgu ambil contoh yang terakhir dekat sini, contoh 4. Hitung 1000 darab 6 bulan sifar 45. Okey, direct question. Kita tengok sini. Okey, kita pergi contoh yang seterusnya. Contoh 4. Okey. Ini kita tengok. So, contoh 4. Okey. Dia kata tadi apa? 1000 darab berapa tadi? Cikgu dah lupa dah. 6.045. Okey, 1000 darab 6.045. Okey. So, kita guna teknik badrul yang kacak. Macam mana? Kita tulis dulu nombor ni. So, 6.045. Kemudian ambil nombor 1000 ni ada 3 sifar, letak sifar di depan. 1, 2, 3. Operasi apa? Operasi kali. Bila operasi kali, titik perpuluhan mesti ke depan. Bila titik perpuluhan ke depan, berapa langkah? Tengok bilangan sifar. Ada 1, 2, 3. Bermakna 3 langkah ke depan. 1, 2, 3.
So, titik perpuluhan baru akan berada di sini. Okey, titik perpuluhan baru akan berada di sini. Bermakna selepas ini adalah nombor sifar, jadi kita boleh potong. Bermakna jawapan yang baru adalah 6045. Okey, bila macam ni, titik perpuluhan tak payah letak. Okey, kita tak perlu dah letak titik perpuluhan sebabnya tadi lepas pada titik perpuluhan ni dah tak ada nombor dah. So, dia sifar, jadi kita buang. Jadi, ini je lah jawapan akhir kita. Okey, tak perlu letak titik perpuluhan lagi. Okey, so, ini bagaimana caranya kita nak menyelesaikan apabila kita mendarab dengan nombor 10, nombor 100 dan juga nombor 1000. So, cikgu harap kamu semua faham bagaimana hendak mendarab nombor perpuluhan. Okey, cikgu ulang balik. Okey, tengok sini. Cikgu mulakan dengan yang ini. Bila darab nombor perpuluhan, kalau macam nombor biasa macam ni, okey, kita buat bentuk lazim seperti biasa. Kamu boleh buat bentuk lazim macam standard arithmetic kita buat ni ataupun bentuk kekisi. Kita juga boleh buat bentuk kekisi. Kemudian cuma dekat sini cikgu nak ingatkan balik dekat mana nak letak titik perpuluhan. Okey, kita mesti tengok nombor yang ada nombor perpuluhan. Selepas titik ada 3 nombor. Jadi daripada jawapan tadi kita ambil 1, 2, 3. Jadi titik dia di sini. Seterusnya mendarab menggunakan badrul yang kacak. Okey, badrul yang kacak ini kalau kita nak darab 10, darab 100 dan juga darab 1000. Okey, bagaimana cara dia? Tengok sini. Kalau darab 100, kita ambil balik nombor ni, letak sifar di depan. Kemudian kita tahu operasi dia adalah darab ataupun kali. Kali mesti ke depan ataupun ke kanan. Jadi pergerakan titik ulang ni adalah mesti ke kanan. 1, 2. Okey, 1, 2. Jadi titik akan berada di sini. Bila titik berada di sini, sekiranya nombor selepas ini adalah nombor sifar, jadi kita boleh buangkan nombor ni, sifar ni. Jadi jadilah jawapan dia 16 kilogram. Okey, begitu juga dengan yang ini. So, cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu tunjukkan ni. Kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang balik video ni untuk kamu buat ulang kaji dengan menggunakan buku teks. Jadi sekarang untuk latihan, okey, cikgu nak kamu buat soalan A, B, D, E, G, H. Okey, A, B, D, E, G, H. Ya, nombor 1 A, B, D, E, G, H. Okey. So, soalan dia, soalan. Jadi, soalan muka surat, surat apa tadi? Muka surat 77. Surat 77. Soalan 1. A, B, D, E, G, H. Ada 6 soalan yang kamu perlu buat. Gunakanlah cara mana yang kamu rasa mudah untuk kamu. Okey. Kemudian kita akan bincang soalan ni dalam kelas ni yang akan cikgu bagi link sebentar lagi. Jadi untuk kelas kita setengah jam awal ni adalah kamu tonton video ni. Seterusnya setengah jam yang seterusnya adalah untuk kamu menyiapkan latihan ini. Manakala setengah jam lagi untuk cikgu buat Google Meet dengan kamu untuk kita bincang balik latihan ini. So, cikgu harap bagi mereka yang tak boleh join Google Meet, kamu boleh jadikan video ini sebagai rujukan kamu untuk kamu buat latihan dan juga kamu belajar tajuk ini. Jadi, cikgu rasa sekian saja untuk tajuk kita kali ini. Kita akan jumpa lagi. Sekiranya ada apa-apa masalah, kamu boleh terus maklumkan cikgu dalam, boleh WhatsApp personal ataupun kamu boleh maklumkan dalam grup kelas. So, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.